Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dikasih Tuan Imam serta jemaah sekalian, insya-Allah moga Allah memudahkan kita untuk meneruskan pengajian kita ini berkaitan dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita mulakan dengan sahabat yang kedua. Sesudah kita selesaikan berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari, dan pada pagi ini insya-Allah kita akan membaca dan mengambil iktibar daripada kisah sahabat Rasulullah juga yang bernama Sa'id Ibnu Amir Al-Jumahi. Ikut ejaan. Sa'id bin Amir merupakan lelaki yang membeli akhirat dengan dunia. Beliau mengutamakan Allah dan Rasulnya serta mengenepikan yang lain. Itu ungkapan yang ditulis berkaitan dengan Sa'id bin Amir Al-Jumahi oleh sejarawan. Pemuda bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi merupakan salah seorang ribuan manusia yang pergi ke Tanaim, sebuah kampung yang terletak berhampiran kota Mekah. Para pembesar Mekah mengerah penduduknya hadir menyaksikan hukuman bunuh Hubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjaya diberkas hasil tipu daya pengkhianatan. Masa ni Sa'id bin Amir Al-Jumahi belum masuk Islam, jadi dia turut hadir dalam satu peristiwa di mana kafir Quraisy telah berjaya menangkap seorang sahabat Rasulullah, iaitu Hubaib bin Adi, dan hendak dijatuhkan hukuman bunuh. Keremajaan dan kebeliaannya menyebabkan beliau mampu bersesak dan mencelah di antara orang ramai sehingga berada sebaris dengan pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan, Safwan bin Umayyah dan pembesar lain. Mereka berada di barisan hadapan perhimpunan. Ini membolehkan beliau melihat tawanan Quraisy yang terikat. Tangan-tangan wanita, kanak-kanak dan pemuda saling mendorongnya ke tempat hukuman dijalankan. Dengan membunuh tawanan tersebut, dendam mereka terhadap Muhammad berbalas dan kesumat mereka terlunas. Berikutan ramai di kalangan mereka terbunuh ketika di Badar. Jadi peristiwa ini berlaku selepas peperangan Badar. Jadi kafir Quraisy ini ditangkap seorang sahabat Rasulullah yang masih berada di Mekah ketika itu, yaitu Hubaib bin Adi, dan dibunuh. Tawanan yang diarak pun sampai ke tempat pembunuhan yang ditentukan. Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri dengan tubuhnya yang sasa di hadapan Hubaib. Ketika itu beliau sedang diheret ke kayu berpalang. Yang diheret itu ialah Hubaib. Sa'id mendengar suaranya yang tenang dan utuh di celah-celah pekikan kaum wanita dan kanak-kanak. Dia berkata, "Bolehkah kamu tinggalkan saya rukuk 2 kali sembahyang sebelum saya mati?" Kemudian beliau melihat Hubaib menghadap kiblat lalu menunaikan sembahyang 2 rakaat. Alangkah menarik dan sempurna sembahyang 2 rakaat yang ditunaikan.
Setelah selesai, beliau melihat Khubayb menghadap pembesar Quraisy seraya berkata, "Demi Allah, jika tidak kerana kamu akan beranggapan bahawa saya memanjangkan sembahyang kerana takut mati, nescaya saya memanjangkan sembahyang saya." Kemudian beliau melihat dengan kedua mata kepalanya mereka memotong anggota badan Khubayb yang masih hidup. Mereka mengerat satu demi satu seraya berkata, "Adakah kamu suka jika Muhammad menggantikan tempatmu dan kamu selamat?" Khubayb berkata dengan darah berlumuran di seluruh tubuhnya, "Demi Allah, saya tidak rela sekiranya saya selamat duduk bersama isteri dan anak-anak sedang Muhammad dicucuk duri." Orang ramai mengangkat tangan seraya menjerit, "Bunuh dia, bunuh dia." Sa'id bin Amir melihat Khubayb yang terikat di kayu berpalang mendongakkan wajahnya ke langit seraya berkata, "Wahai Allah, hitunglah bilangan mereka, hancur leburkanlah mereka, dan jangan kamu biarkan mereka walaupun seorang." Kemudian beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pada tubuhnya tidak terkira berapakah tetakan pedang dan tusukan lembing yang menghujaninya. Jadi tuan-tuan, dalam kisah Sa'id bin Amir al-Jumahi ini sebenarnya ada kisah seorang sahabat Rasulullah juga, iaitu tentang Khubayb bin Adi yang dibunuh dengan kejam oleh kafir Quraisy. Jadi apa yang kita boleh ambil iktibar daripada peristiwa Khubayb bin Adi ini ialah benarnya keadaan seperti yang dialami oleh Khubayb bin Adi ini akan berulang di akhir zaman, tuan-tuan. Kita kena yakin sebab Rasulullah dah ingatkan kita, Islam akan bilang gemilang semula. Buat sekali lagi, di akhir zaman ini, seperti mana gilang gemilang di Islam pada zaman Rasulullah. Tapi kita kena tahu, sebelum berlaku kegemilangan kali kedua ni, kezaliman seperti yang berlaku ke atas Khubayb bin Adi ini akan berlaku. Kesukaran yang sahabat Rasulullah pernah alami sebelum Islam gilang gemilang juga akan berlaku. Jadi persiapan kita, kalau jika ditakdirkan kita sempatlah berada dalam peristiwa-peristiwa tersebut, persiapannya bukan bersifat kuah, tapi persiapannya mesti bersifat takwa. Persiapan bersifat kuah ni persiapan lahir. Misalnya insya-Allah kita akan mengalami kemarau yang panjang. Dan mengikut pihak yang pakar dalam ramalan cuaca ni, dijangkakan tahun 2025 akan start kemarau. Kalau benarlah ini dia punya masa, tapi kalau ikut pengiraan ahli sejarah, macam dia dah. Sebab kerajaan Turki Osmaniyah jatuh pada tahun 1924. Setiap 100 tahun Rasulullah kata akan lahir mujaddid, iaitu seorang yang akan membela Islam, memperbaharui, bukan bawa agama baru, tapi Islam ni jadi hebat balik setiap 100 tahun. Dan memang dah 100 tahun dah, masyukur, sebab sekarang 2024. Tapi sebelum yang kita tunggu-tunggu tu akan muncul, akan berlaku kesusahan-kesusahan, termasuk akan datang Dajjal. Jadi persiapan kita bukan kuah. Jangan duk fikir kemarau, kita bersiaplah buat stor makanan dekat rumah apa semua. Tak salah, tapi bukan itu. Walaupun kita ada gedung
beras sekalipun, gedung tepung sekalipun, tapi kalau kita tak bersiap dengan kekuatan takwa, kita akan tumbang. Kita akan tumbang. Dan benda-benda kecil ini akan menyebabkan kita bergaduh. Bagi umat Islam yang hebat masa zaman Rasulullah dan sahabat tu, makan minum ni soal kecil dia. Sebab apa? Dia ada kekuatan takwa. Tapi kalau na'udzubillah kita tak ada kekuatan takwa, benda soal makan minum yang soal kecil ni kita boleh bergaduh dan boleh berbunuh. Boleh berbunuh. Sekarang ni pun, kalau kita katalah ada majlis dekat surau ke masjid, tak cukup makanan pun ada orang balik dengan hati yang bengkak bengkak dia. Aku dengar kata ada nasi berani. Tak ada. Nasi jagung pula disediakan. Walau nasi jagung tu pun okey juga. Ustaz Firdaus. Belum kemarau lagi, belum tak ada makan kat rumah lagi. Bayangkan kat rumah tak ada makan, melainkan yang ada dekat masjid dan surau saja. Datang-datang tak dapat makan. Dalam keadaan biasa pun kita dah bergaduh, habis. Suka tak suka itulah kayu pengukur kita. Kita tengok, oh lemah lagi semua kita. Dan tuan-tuan, kalau kita masih lagi bergaduh bab dunia ni, makan ni bab dunia, harta ni bab dunia. Sebenarnya dalam diri kita masih ada cinta dunia. Masih ada cinta dunia. Selagi ada cinta dunia, bermakna orang ni belum ada kekuatan takwa. Orang yang ada kekuatan takwa ni dalam hati dia tak ada cinta dunia, tapi yang ada hanya cinta akhirat. Dan termasuk cinta akhirat itu ialah cintakan Rasulullah, cintakan Allah. Sebab kalau benar kita cinta akhirat, kita tahu persiapan kita untuk ke sana mesti di antaranya mendapatkan cinta Rasulullah dan mendapatkan cinta Allah. Itu sebab Hubaib bin Adi ni, dia steady je walaupun nak dibunuh, siap minta 2 rakaat nak solat, tanda cinta dia kepada Allah. Siap bila dicabar, kata kalau gantikan dengan Muhammad kau boleh selamat, kau nak tak? Dia kata tak nak. Tak nak. Walaupun Rasulullah dicucuk duri, itu pun dia tak sanggup. Ini kan Rasulullah nak ganti batang tubuh dia, Rasulullah dibunuh, dia selamat. Oh tidak, tidak. Kita sekarang ni baru diuji sikit dapat dia baru diuji sedikit bila kita nak boikot satu perniagaan ni kerana menjual stokin yang ada kalimah Allah. Ada pula orang kita yang jadi jurucakap kepada pihak ni, seolah-olah mereka ni tak buat salah pun, bukan mereka yang buat, sebenarnya kilang daripada Cina tu yang buat. Tak perlu diupah pun, dia jadi jurucakap pula. Oh berat tu kan. Bukan nak bela orang-orang kita yang mempertahankan kalimah Allah tu yang dihina. Itu satu penghinaan yang dahsyat. Dan penghinaan yang lebih besar ialah kesalahan itu dibela oleh orang Islam. Oh berat. Berat jadi tuan-tuan, mengapa itu berlaku? Kerana tak ada kekuatan takwa. Baru diancam sikit. Kita tak tahu apa ancaman yang masing-masing sekarang hadapi, tapi belum diancam nyawa lagi, saya yakin. Hanya diancam, okey kalau kau tak sokong aku tak beri kau bantuan keuangan ke bantuan apa. Belum diancam bunuh lagi, Badin. Belum diancam bunuh lagi, kita dah menggigil. Kita minta kawan kita, janganlah desak sangat, janganlah boikot sangat. Tapi kalau kita tak ada peristiwa ini pun, sepatutnya kita tak masuk dah beberapa kedai tertentu. Sebab masuk-masuk tengok jual arak. Masuk-masuk jual arak, patut kita keluar. Kalau tak ada pasal stokin yang ada kalimah Allah ni pun, masuk-masuk kedai tu ada jual arak, keluarlah.
keluar. Semata-mata nak beli Maggi. Allah, tak beli Maggi, tak makan Maggi itu, insya-Allah boleh lagi berdiri semayang. Apa syukur dia makan yang terdesak ni, kalau kita nak nak berdiri solat pun tak boleh lagi. Itu kalau kat tengah hutan benda yang haram pun boleh halal, tapi sekadarnya lah. Tapi ni steady lagi, boleh bawa kereta 120. Boleh potong sayur pula tu. Allah, setakat tak dapat makan Maggi masuk kedai dah, lupakan je lah. Tapi itulah petanda lemahnya kita. Kalau kita tengok sahabat Rasulullah ni, Allah, jauh macam bumi dengan langit. Sampai nak kena bunuh pun steady lagi. Kita baru diugut. Kalau kau tak suruh kawan kau ni berhenti, saya ni berkias-kias lah, faham? Kalau tak suruh kawan kau ni berhenti daripada boykot ni, aku tarik sokongan ni. Kalau tu pun dah takut, lemah sungguh lah. Jadi kita suka tak suka, kita kena cek diri kita. Kita dah ada kekuatan takwa atau tidak? Kalau tak ada, kena bina slow. Antara tanda kita ada kekuatan takwa, kita kalau bab perintah suruh ni, sungguh-sungguh gitu. Kalau katalah semayang, kita ambil contoh semayang fardu. Memang kita buat semayang fardu. Biasa kita pergi berjemaah, tak dapat berjemaah tu rasa menderita. Itu dah adalah tanda-tanda kekuatan takwa. Tapi kalau kita orang lelaki ni tak dapat semayang berjemaah, biasa-biasa je. Tapi kita solat. Tapi kita tak dapat mendirikan solat fardu ni secara berjemaah, kita rasa biasa-biasa je. Tak ada apalah, macam tak ada kurang. Makna belum ada lagi kekuatan takwa yang kita perlu bina. Contoh lagi Pak Syukur. Macam apa? Ramadan ni kan. Ni hari ke berapa ni? 13. 13 insya-Allah ada 17 hari lagi. Kita cek, dah 13 hari ni. Kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang tidak, kan? Kadang-kadang qiyamul lail, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sahur, kadang-kadang tidak. Macam biasa je. Peluang keemasan ni macam biasa saja. Sedangkan Allah rezekikan umat Muhammad ni ada satu bulan namanya bulan Ramadan. Ya Allah, semua dilipat gandakan. Yang sunat bila dibuat dapat pahala macam mendirikan yang fardu di waktu lain. Yang fardu berlipat ganda. Tapi kita rasa macam biasa saja. Kalau ada dah ciri-ciri orang yang memiliki takwa tu, dia rasa satu kerugian besar. Ini dah 13 hari ni, banyak peluang dah tepat. Tapi kalau 13 hari dah, 17 hari lagi. 17 hari lagi, tapi intonasi dia tu bukan macam risau sebab dah nak habis tu, tapi risau sebab lama lagi rupanya. Macam mana agaknya kita nak berhadapan dengan situasi seperti kemarau panjang, ancaman daripada Dajjal. Dajjal ni masya-Allah kan. Ditakdirkan kita sampai masanya dia muncul, minta Allah bagi kita kekuatan takwa. Kalau tak ada kekuatan takwa tu, hanyut kita. Nauzubillah. Kufur. Ramai orang akan kufur. Yang paling ramai kalau ikut hadis tu orang perempuan. Orang perempuan. Itu sebab diriwayatkan juga kalau berlaku masa tu orang perempuan ni kalau boleh ditambat, jangan keluar daripada rumah sebab dia boleh goyang dengan cepat. Gambarannya begitulah. Baik. So tuan-tuan, khalayak Quraisy kembali ke Mekah dan melupai peristiwa ngeri dan pembunuhan kejam Khubaib. Namun nasib yang menimpa Khubaib terus terbayang-bayang di kotak fikiran Sa'id bin Amir al-Jumahi yang sedang meningkat dewasa. Ketika tidur beliau bermimpi dan ketika jaga beliau terbayang-bayang wajah Khubaib. Bagaikan di depan matanya Khubaib bersembayang 2 rakaat dengan penuh tenang di hadapan kayu penghujung nyawanya.
Tergiang-giang di telinganya rintihan Khubayb yang mendoakan kehancuran Quraisy. Jiwanya gemetar, bimbang petir akan menyambar dan batu dari langit akan mengempapnya. Khubayb mengajar Sa'id satu hakikat yang tidak pernah diketahuinya sebelum ini. Khubayb mengajar kehidupan yang sebenar adalah akidah dan berjihad di jalannya hingga ke titisan darah terakhir. Beliau juga mengajar iman yang teguh mampu menghasilkan keajaiban dan mencipta kemukjizatan. Sa'id belajar satu perkara lagi, lelaki yang dicintai sepenuh hati oleh seluruh sahabatnya adalah seorang nabi yang mendapat dukungan langit. Ketika itulah hati Sa'id bin Amir terbuka untuk memeluk Islam. Lalu beliau berdiri di khalayak ramai dan mengumumkan bahawa beliau tidak terlibat dengan dosa dan jenayah yang dilakukan oleh Quraisy. Beliau meninggalkan berhala dan sembahan Quraisy serta memeluk agama Allah. Jadi mesej besar di sini ialah, tuan-tuan, dalam kehidupan kita perkara yang paling penting ialah soal akidah, tuan. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Khubayb. Dia pertahankan akidah dia sampai ke titisan darah yang terakhir. Kita belajar macam-macam. Kita belajar dekat surau kita, dekat masjid kita. Kita belajar tentang fiqh, kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang tasawuf, kita belajar tentang sirah, kita belajar tajwid, macam-macam lah kita belajar. Tapi intipati dia ujung sekali balik kepada soal akidah. Kalau adalah akidah yang sah tu, yang jazam dalam diri kita, insya-Allah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita semayang, tak maaf benda ni. Kita semayang, sebenarnya orang munafik pun semayang juga. Jadi dalam semayang-semayang tu, zaman Rasulullah dah ada. Orang munafik bukan main ramai, betul? Bukan main ramai. Apatah lagi zaman kita ni. Cuma kita jangan buat kerja cek siapa munafik, siapa munafik. Kita cek, jangan kita ada ciri-ciri munafik tu. Jadi nampak fiqh hebat, tapi belum tentu akidah dia betul atau bagaimana. Sebab kalau zahir ni nampak cantik lah, berjubah, berserban, ada janggut. Tapi hakikatnya yang Allah nilai, semua tu diterima kalau akidah dia sah. Orang kata dia bertasawuf. Kalau bertasawuf macam mana pun, kalau akidah tak sah, habis. Contoh orang klaim dia bertasawuf lah. Salah faham tentang tasawuf ni, dia ingat tasawuf itu wirid zikir saja, kan? Ambil ijazah daripada mana-mana syekh tarikat, wirid zikir. Wirid zikir itu Allah terima kalau akidah dia sah. Kunci dia akidah, tuan. Jadi kita berfiqah ke kita bertasawuf, kena cek akidah sah tidak. Kalau akidah sah, insya-Allah pertahankan sampai ke akhir hayat kita. Insya-Allah ada dosa kita dari segi fiqahnya, ada dosa kita dari sudut yang lain-lainnya, akhirnya akan masuk ke syurga jugalah. Jadi itu yang kita nak pertahankan, tuan. Jadi di akhir zaman ni kadang-kadang Rasulullah dah pesan dah. Di akhir zaman ni ada orang paginya beriman, petangnya kufur. Ada yang petang beriman, paginya kufur. Kufur dari segi akidahnya, tak puasan. Pernah saya sebut, berhati-hati tuan-tuan, ayat ni selalu orang guna. Ayat ni selalu orang guna. Tapi yang saya faham, jatuh akidah. Dia kata apa? Semua agama sama. Habis. Kadang-kadang tokoh berucap kat depan. Oleh kerana depan dia tu ada yang bukan Islam, nak jaga hati keluar. Tuan-tuan, semua agama sama. Itu dia tambahlah sikit.
semua agama menyuruh kepada kebaikan, semua agama menyuruh menghormati kedua ibu bapanya. Masya Allah. Soal pokok tentang agama bukan yang tu. Yang tu betul. Dalam agama Islam suruh kita hormat kedua ibu bapa kita. Tapi soal pokok bila kita beragama, soal yang paling pokok ialah tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan. Siapa Tuhan kita? Itu soal pokok. Akidah. Soal pokok tentang agama ialah soal ketuhanan. Bila sebut soal ketuhanan, soal akidah. Yang Islam kata Tuhan tak sama seperti agama-agama yang lain yang kata Tuhan. Orang putih kata totally different. Saya pernah didatangi oleh seorang, ketika itu dia belum Islam. Dia datang rumah saya, dia minta penjelasan tentang Islam. Sebenarnya ekoran daripada satu ceramah saya kepada bukan Islam. Jadi sebab ada soalan ditanyakan kepada saya, dia kata dia nak tanya, yang tanya ini bukan Islam. Dia kata agama tu semua sama tak? Saya kata tak. Lepas tu soalan kedua dia tanya, jadi yang mana satu benar? Yang benar hanya Islam, yang lain tak benar. Jadi budak ni dia adalah ketua pemuda agama tersebut dah. Sebelum dia masuk Islam, dia datang jumpa saya, dia nak bincang. Saya kata, yang awak faham tentang agama ni apa? Agama ni perkara pokok dalam agama apa? Dia pun jawablah dengan ucapannya. Saya kata tak. Bila sebut agama, mesti boleh jelaskan kepada kita, kepada penganutnya, siapa Tuhan. Siapa Tuhan. Jadi awak cerita sekarang siapa Tuhan. Bila cerita, itu bukan Tuhan, itu macam makhluk ya. Macam binatang, macam pokok, macam-macam. Tuhan tak boleh serupa dengan apa pun, sama ada yang kita pernah lihat ataupun kita tak pernah lihat ataupun kita takkan lihat. Yang kita takkan serupa dengan apa-apa pun lah. Sama ada benda hidup ataupun benda mati. Dia terang. Akhirnya alhamdulillah budak tu 2 minggu lepas tu masuk Islam. Kahwin 2 pula dia sekarang. Syukur pun kahwin 1 kan. Dia kata dia nak praktis sunnah. Saya kata elok-elok lah. Tapi alhamdulillah lah, terurus hidup dia. Dan dia ada di Sarawak sekarang. Kalau saya pergi ke Sarawak, beritahu dia akan datang. Baik tuan-tuan. Jadi sikit je perkataan dia, semua agama sama. Baik. Nauzubillah. Mengucaplah balik. Kan? Inna dina indallahil Islam. Allah dah kata, sungguhnya agama di sisi aku hanya Islam ya. Islam ya. Semua agama lain termasuk. Itu etikat kita, itu keyakinan kita. Jadi ini yang ada-ada ni, itu pilihan dia terpulang. La ikraha fid din. Tak ada paksaan. Tapi kalau tanya kita, hanya ada satu pilihan saja. Agama Islam saja, yang lain bukan. Cuma Islam ajar kita, dia nak menganut agama lain, itu pilihan dia. Dia jangan kacau kita tak kacau dia. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita mesti pertahankan agama kita sebagai agama yang benar. Di mana saja tak kira lah. Depan raja ke, depan Perdana Menteri ke, kalau ditanya agama yang benar apa, jawabnya Islamnya. Tapi bukan kita nak menghina lain-lain agama. Tapi kalau kau nak tahu mengapa aku yakin hanya Islam saja benar, kau duduk sekejap, aku nak beritahu jawapan. Di antara ciri agama yang benar ni boleh memimpin kita untuk meneruskan kehidupan di dunia ni daripada A sampai Z. Nak kentut macam mana pun agama tu bimbing. Mana ada selain daripada Islam yang boleh bimbing macam tu. Nak tidur macam mana pun Islam boleh bimbing. Nak berak macam mana pun Islam boleh bimbing. Nak bersin macam mana pun Islam. Beritahu mana agama yang
yang lain-lain ni yang boleh cerita macam tu. Nak bersetubuh macam mana pun Islam ajar. Sampai nak mati, nak urus jenazah yang baru mati, yang menghadap kematian. Saya dah direzekikan berapa kali menghadap kematian. Islam dah ajar kita cantik dah. Tak ada kelang kabut apa semua kan. Mak kita nak meninggal, urus mak kita. Tak payah Islam ajar, tak payah telefon adik-beradik satu dunia ni nak beritahu mak meninggal. Kau ada depan mak, kau hadap, kau talqin. Ni bapak nak meninggal ni, nazak, tak payah telefon. Islam ajar. Tak ada. Tak payah telefon, abang balik bang, mak dah nazak ni. Mana ada yang boleh tunjukkan? Kemudian agama yang benar juga mesti boleh beritahu apa nak jadi ini. Lepas kehidupan di dunia ni apa nak jadi? Islam cerita lepas kehidupan di dunia ni ke mana kita Pak Din? Alam barzah. Apa berlaku alam barzah tu? Dapat dah cerita awal. Terus kita akan kena tanya, tapi kalau nak berguam bela, baca Al-Mulk tiap-tiap malam. Kat surau kita dah mula istiqamah kan. Dah ada Mas Gun. Bila fikir, detail betul. Apa berlaku ke alam kubur tu, alam barzah, lepas tu nanti ke alam akhirat apa berlaku. Macam mana nak buat persiapan? Islam ajar cantik. Mana ada? Saya dah pernah berbahas dengan beberapa orang berlainan agama ni. Saya kata, you ada tak cerita macam ni dalam agama you? Tak ada. Takkan hidup manusia ni macam tu je. Macam pokok je, bila sampai masa mati dah tak ada cerita apa-apa. Sedangkan dalam kehidupan manusia ni ada yang bersifat zalim betul. Ramai tak orang yang zalim kat luar sana, bermaharajalela, dan dia menzalimi orang-orang yang baik. Lepas tu kalau tak ada kehidupan akhirat, mana boleh Pak Syukur tak ada kehidupan akhirat. Mesti ada kehidupan akhirat. Sebab ada benda tak selesai di dunia ni. Ada kezaliman yang tak diselesaikan. Dan ada orang zalim yang bermaharajalela. Ada orang baik yang dizalimi. Mesti ada kehidupan akhirat. Atas keyakinan ada kehidupan akhirat itulah yang kita gagah ni. Gagah, tak apa. Ya Allah, aku bertahan ya Allah. Tak apa kat dunia ni. Kerana aku tidak ada kuasa, aku dizalimi kerana tak apa. Tapi kalau tak ada kehidupan akhirat, tu ada seorang ustaz tu kata kalau tak ada kehidupan akhirat lebih baik jadi orang jahat dia. Paling-paling mengumpat-mengumpat, kalau nasib tak baik kena tembak mati dah. Lepas tu tak ada cerita apa-apa. Tapi kalau bernasib baik, mengumpat selamat. Kalau tak ada kehidupan akhirat, oleh kerana ada kehidupan akhirat yang kita terkawal ni. Itu sebab kalau kita baca Al-Quran banyak didampingkan. Orang beriman ni ayat tentang takwa ni dia yakin dengan kehidupan di akhirat. Surah Al-Baqarah awal-awal lagi dah ada. Jadi tuan-tuan, jadi berhati-hati jangan tersilap cakap. Banyak lagi contoh-contoh yang kita tersilap cakap. Tersilap cakap, sempat bertaubat lagi selagi nyawa ada pada tubuh kita. Tapi jangan ulang-ulang lah. Jadi berhati-hati. Kadang-kadang kita terperangkap macam ni. Kita bersembang dengan kawan kita. Kita tak cakap, dia cakap. Kita pun kita angguk. Jangan sedap-sedap angguk tuan-tuan. Sebelum nak angguk tu fikir, betul tak dia cakap ni? Kan? Contoh kan? Kadang-kadang bersembang. Ni sesama Islam ni bersembang. Tapi kawan kita tu cakap kalimah yang tak boleh kita iakan. Tapi kita dah iakan. Bila iakan tu, betul apa? Tak betul tu. Contoh macam ni. Nampak biasa je kan? Kalau kita tak usaha, mana nak dapat? Mana nak kaya? Kalau tak rajin buat kerja, tak dapat duitnya. Tak pecahkan ruyung masa dapatkan
Masa dapat sagu. Nampak macam betul, tapi tak betul. Sebab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah macam mana? Usaha tu wajib, tetapi tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah saja. Kita boleh cakap, kita wajib berusaha. Kita tak boleh, kalau yang saya percaya, tak boleh cakap, kalau kau usaha, garanti dapat. Garanti dapat. Mana? Siapa kita yang kita boleh garanti? Kau kalau baca buku, rajin baca buku, garanti kau pandai, garanti kau lulus. Patut ayat kita macam mana masih? Usaha, kena usaha. Lepas tu banyak minta doa, insya-Allah. Allah izinkan. Oh kan cantik. Ini tak. Ini Aziz kaya lah. Tengoklah. Aku kerja pagi petang. Mana tak kaya? Ramai orang kerja pagi petang, siang, malam. Kalau seminggu tu ada 8 hari kerja. Tak kaya? Tak nampak? Kita kaya, miskin, tak ada kena-mengena, quote unquote. Tak ada kena-mengena dengan usaha kita. Tapi usaha tu wajib. Usaha wajib tuan-tuan. Kena faham betul. Usaha wajib. Saya berusaha. Orang misalnya orang panggil saya ceramah sini, ceramah sana. Kan? Saya berusaha lah pergi mengajar. Biasanya orang panggil saya mengajar tu orang bayar. Tapi ada tak kadang orang tak bayar bersyukur? Ada bersyukur. Ada. Tapi kalau saya kata, mesti dapat ni. Tak betul saya tu. Ada tak anak kita? Kita ada ramai anak. Anak kita yang rajin baca buku. Tapi ada seorang anak kita tu baca buku lebih kurang je. Bila peksa anak yang rajin tu dapat straight D. Yang biasa-biasa tu straight A. Tapi tak boleh pula kita jadikan tu contoh. Sebab yang dapat straight D tu contoh yang terbaik. Maknanya dia dah berusaha dah. Tapi hasil serah pada Allah. Tidak, kita tak baca lah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak, kita tak baca lah insya-Allah. Tapi kan kita selalu sembang kan? Memanglah, mana kau tak kaya kan? Kau rajin. Kalau halusnya tak begitu. Alhamdulillah usaha kau Allah beri hasil ya. Banyak-banyaklah bersyukur. Kita apa pun kena banyak bersyukur sebab usaha kita tidak memberi bekas. Usaha tu wajib tapi usaha tidak memberi bekas. Kita dah usaha rajin, kadang Allah bagi sikit. Alhamdulillah. Orang itu usaha rajin, Allah bagi banyak. Alhamdulillah. Apa pun Allah yang memberi bekas. Jadi saya tak katalah cakap macam tu sampai boleh jatuh kufur. Kan? Tapi berhati-hati. Sebab dari segi etikad Ahli Sunnah wal Jamaah, kita wajib berusaha, tapi yang memberi bekas hanya Allah. Takut kita cakap macam tu, kita rasa usaha kita memberi bekas. Kalau kita kata usaha kita memberi bekas, kufur. Jadi soal akidah ni halus tuan-tuan. Itu sebab kena belajar. Dan kita doa banyak. Bila kita belajar tu kita faham dan kita boleh praktiskan. Makin halus. Kan? Kadang orang kata, kalau kita ni cakap sama kawan ni. Kalau tak ada syukur, habislah kita. Tak jadilah kita punya tanaman cili ni. Baik-baik kan? Syukur tak ada kuasa pun untuk menghidupkan diri dia tu pun tak boleh dia kawal. Betul? Jadi tapi kan ayat ni ayat biasa kita kan. Kalau tak ada Samsung, habislah, tak jadilah majlis tu. Apa pula? Apa pula kan? Cuma ucap terima kasih pada manusia bolehlah. Terima kasih Pak Din kerana tolong gotong royong. Jangan lupa pagi ni ada gotong royong. Bubur lambuk dan bersih-bersih sikit kawasan sekitar surau itu.
Terima kasih. Pada manusia ni terima kasih je. Jangan sampai kita kata kalau tak ada dia, tak jadilah. Jangan. Kalau tak ada kita, Allah akan hantar orang lain. Betul. Kan sejarah dah terbukti betul. Tak ada Tunku Abdul Rahman, datang Tun Abdul Razak. Tak ada Tun Abdul Razak, datang. Apa kita nak takut? Apa kita nak takut? Allah akan hantar. Lebih lagi bab agama ni, yang nak jaga agama ni, Allah akan hantar orang dia. Allah akan hantar orang. Cuma kita diberi peluang. Nak tumpang sekali tak jaga agama ni? Nak tumpang tak jadi orang-orang yang membela agama? Kalau tak boleh buat, banyak pun buat yang kita termampu. Paling tidak pun kita jaga agama ni dengan mengimarahkan masjid dan surau. Itu paling tidak paling lekeh. Nak suruh angkat pedang ke, mungkin dah lama tak tembak tu, menggigil juga badan kan. Apa nak angkat pedang, nak angkat senapang. Tak, kita jaga agama kita dengan mengimarahkan masjid dan surau. Jaga agama kita dengan jaga akhlak. Lebih lagi kalau kita dah letak songkok ke sekeban atas kepala. Saya mengingatkan diri saya lah sini. Baik-baiklah kita bercakap kat luar. Kadang-kadang songkok atas kepala, sekeban atas kepala, nak pergi beli makanan masa pasar malam tu, bergaduh dengan makcik pasar malam. Alamak. Makcik tu jual harga lebih 10 sen. Ataupun silap kira, terambil duit lebih. Dik, agak ni bulan Ramadan ni. Allah. Halal je lah, kan? Sihat makcik tu, kan? Kita dekat pasar raya, mana ada tawar? Juga masuk pasar raya Maidin ada tawar. Dia suruh keluar je lah. Tawar. Pergi pasar raya apa? Speed Mart, ada tawar. Faham tak? Tak ada kan? Tapi beli kuih dekat makcik tu, beria kita. Makcik tu bangun pukul berapa pagi makcik? 4 pagi, ya Allah, nak dapat untung berapa sen dia kita tahu. Makcik tak boleh berbuang sikit kan? Oh, kecil je keribab ni. Beli je lah. Tawar kan? Saya cukup marah tengok orang tawar dekat apa? Pasar malam ataupun orang jual nasi lemak ni. Alamak. Sebab kita tahu sahih. Dia kalau pergi pasar raya hebat tu, takkan dia tawar. Pergi family store tu, Abang Sabri tawar tak Abang Sabri? Tak ada kan? Walaupun ikan kembung tu perut dah nak pecah, beli juga dan tak tawar. Dalam hati bengkak, mahal ni, perut dah nak pecah. Tapi pergi beli apa, karipap depan laundry tu apa? Kerana makcik tu hari tu termasak keras sikit karipap tu kan. Makcik tak macam biasa ni, biasa lembut ni, kurang sikit harga. Malu betul. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita perkemaskan cara hidup kita. Jangan cakap ikut suka, jangan ikut suka. Sebab kalau maksud dia pergi sampai kata kita memberi bekas, itu kufur. Kita tak pernah memberi bekas. Kata macam saya mengajar, kalau aku tak mengajar ni kau tak pandai lah. Tak boleh. Saya hanya menyampaikan saja. Tak lebih daripada tu. Nak menyampaikan ni pun dengan izin Allah. Tuan-tuan faham, tak ada kena-mengena dengan saya. Ada sikit je usaha saya cuba sampaikan dengan jelas, tepat, benar. Tapi sama ada tuan faham atau tidak, lepas tu tuan-tuan faham atau tidak, saya serah pada Allah. Sebab yang memberi kepahaman itu Allah. Anak kita berjaya. Jangan terlepas cakap, anak kau berapa orang masuk universiti, anak aku semua masuk universiti. See the lake, man. See who is the father. Tak boleh cakap itu. Ramai je anak orang tidak pandai, tak pandai, betul? Kita alhamdulillah rezeki kita, anak kita pandai. Syukur je lah. Usaha tu usaha, tapi usaha tidak memberi bekas. Itu dari segi etika kita. Dan insya-Allah kalau soal keimanan yang teguh, kalau zaman para sahabat itu banyak keajaiban berlaku. Apa keajaiban? Allah akan bantu. Yang Allah akan bantu ialah orang yang bertakwa. Itu jaminan. Kalau kita ada takwa, pasti kita dapat bantuan Allah. Dalam apa keadaan, pasti kita akan dapat bantuan.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya suka baca ayat tu. Saya suka baca ayat, ingat, kalau kau bertakwa, Allah akan bagi jalan keluar, kan? Dan Allah akan bagi rezeki daripada sumber yang kau tak duga. Bercita-cita untuk jadi orang bertakwa pun Allah dah tolong, betul? Bayangkan, bercita-cita untuk jadi orang bertakwa pun Allah dah bantu. Ini kan pula kalau dah jadi orang bertakwa. Jadi persiapan kita untuk teruskan hidup di akhir zaman ni, kekuatan yang kita perlu bina ialah kekuatan takwa. Jaga perintah Allah, yang Allah suruh buat, jangan tinggallah. Terutama yang wajib, yang sunat banyakkan. Yang Allah perintah larang, jangan buatlah. Terutamanya yang haram, yang makruh, beransur-ansur kita tinggal. Dan yang harus, kita pilih ikut keperluan saja. Orang bertakwa yang harus pilih ikut keperluan saja. Berbuka itu wajib. Ada macam-macam juadah tu wajib ke? Harus je. Boleh tak hari itu kita berbuka segelas air dengan kurma saja? Boleh. Boleh tak kita berbuka? Kita kempen. Jom petang ni ada berbuka puasa dekat Surau Al-Izhar Taman Bidara Palma. Tapi kita jamu kurma dan air saja. Boleh tak? Boleh. Tapi menjerit pula orang. Betul tak? Kalau ramai menjerit, itu tanda iman dia. Tapi kalau alhamdulillah ada kurma gitu, dan steady dia, tenang dia, kan? Taman itu tunggu saja akan dapat bantuan Allah. Dah ada tanda-tanda takwa pada penghuni dia. Kita test lah petang ni. Okey Ustaz? Okey, cukup setakat tu. InsyaAllah kita sambung lepas raya. Ada kuliah lagi? Satu kali ke? Okey. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar. Cukuplah, dah nak sejam dah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.